Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin. Amin. Dan ketiganya Israfil, kerjanya tiup sangkakala. Dan keempatnya Izrail, kerjanya mengambil nyawa tiap-tiap yang bernyawa, walaupun hama dan kuman yang sangat halusnya. Firman Allah Ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Artinya turunlah para malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dengan titah dan suruh daripada Tuhan mereka itu, min kulli amru, artinya dan tiap-tiap pekerjaan yang mengqada akan dia oleh Allah Ta'ala bagi tahun itu hingga tahun hadapan, daripada ajal dan beranak dan rezeki dan lain-lainnya, dan diserahkannya kepada diserahkan pada mentadbirnya kepada empat malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, belah ihsan daripada dia semata menjadikan kita, alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi, diberikan pula kemudahan untuk taat, jauhkan daripada maksiat, alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kelobaan minat untuk nak belajar menuntut ilmu, alhamdulillah. Diberi kita kesedaran, diberi kita ada perasaan dan perasaan kan Allah Ta'ala lah jadikan kita dan diberikan segala nikmat kepada kita. Dialah mun'imun ni'mah. Allah lah pemberi sekalian nikmat, alhamdulillah. Wajib kita gunakan nikmat ni pada tempat yang disuruhnya, insya-Allah. Dan syukur dapat kita solat berjemaah, jadi berada majlis yang mulia untuk meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman, insya-Allah. Masih hidup bicara bab malaikat. Malaikat ketiga seterusnya yang kita wajib kenal secara tafsil daripada 10 adalah Israfil. Kerja Israfil ni tiup sangkakala. Sangkakala ni apa? Sangkakala ni satu alat macam rupa trompet kecil di pangkal di hujung besar, dan dia bengkok, rupa seakan-akan tanduk. Saiz dia sangat besar. Ada yang kata 7 lapis bumi langit ni, itu saiz sangkakala tu. Apa nak sebut, trompet tu lah, kalau nak bahasa trompet kan. Okay. Kalau bahasa kitab lama dia panggil
tentuang, dia ada bunyi sengau sikit kan. Kalau ikut sebutan betul lah kan. Kalau kerja kita lama tu tertuang, dia tanduk tergantung, tanduk tergantung, pendek dia tentuang, kan, tanduk tergantung. Rupa macam tanduk lah. Dari kata mulut kecil ke tanduk menyatang kan, dia besar macam serabong tu, bengkok itu. Rupanya tu. Gitu. Itulah sangkakala. Cuma panggil sangkakala apa tu, kita pun tak semak kamu siapa, tapi dah lama dah kita pakai. Kita guna bahasa tu, sangkakala tu. Jadi yang kerja Israfil ni tiup sangkakala lah. Tujuan tiup sangkakala ni dua. Satu, musnahkan alam. Kedua, bangkitkan balik daripada alam kubur, alam barzah. Dan meniupnya Israfil sangkakala ni, trompet dia tiup tu, ditiup macam mana? Ditiup sekali tiup. Sekali tiup macam mana? Sekali tiup kalau ibu mengandung beranak. Kalau menyusu, dia akan lepaskan. Tiup macam mana? Quran cerita, فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Peristiwa kiamat ni, kata Allah Ta'ala, فَإِذَا نُفِقَ فِي الصُّورِ نَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ. Apabila ditiupkan fisur pada sangkakala tu, tiup macam mana? Nufiqa fisuri nafqatun wahidah. Sekali tiup. Istilah sekali tiup ni kalau bahasa Arab, pasal nafaqah tu mana tiup. Nafaqah pun dia bukan tiup panjang lanjut, bukannya tu. Nafaqah tu tambah, kalau nafqatun wahidah tu macam mana? Tiup dia macam tu. Jadi sangkakala tu akan ditiup macam tu, dengan nafqatun wahidah. Cari kursi betul lah. Atas. Nak duduk atas ke bawah? Boleh. Ambil. Dalam. Ambil kali. Tiupnya sangkakala tu tiup sekali. Kalau nak guna bahasa senapas, masuk senapas tu pula bukan senapas panjang macam menapas panjang tu, tapi tiup sekali. Tu yang bahasa sekali tu macam mana? Pasal peristiwa kiamat ni diceritakan dalam Quran, yaum matada'u kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha. Ibu yang menyusu, dia akan melepaskan anak susuan dia, dan ibu yang hamil akan gugur kandungan dia. Kalau tiup panjang menjela, tak lepas anak. Boleh terlepas ni bila tiupan yang mengejutkan, tu baru terlepas. Macam mana mengandung boleh terberanak? Kalau ada tiupan yang mengejutkan, baru dia akan keluar. Kalau tiup mendayu-dayu pelan, slow, kalau perut besar, dia bukan beranak, dia pegang kuat lagi. Baby aku. Dan begitu juga kalau ada baby, pegang ni. Kalau tiup, macam mana? Baby. Tak. Hari kiamat tu macam mana? Wa tad'u kullu murdiatin amma arda'at. Ni kalau duk menyusu ni,
Malaikat Israfil tiup tu. Puh, puh. Lepas tu. Peristiwa kiamat tu je. Oh tu best bahasa tu sedap, tak dapat digambarkan. Tapi Allah Ta'ala gambarkan peristiwa tu dalam Quran. Bayang tak kuat tak kuat, maksudnya begitu mengkejutkan orang yang ada dalam peristiwa kiamat tu. Walaupun sebut bintang-bintang bertaburan, jatuh, pecah, langit bertemu, dia punya peristiwa tu bukan tu cerita-cerita orang putih buat tu, yang tu bukan kiamat, itu disaster, bencana kan? Bencana yang Allah Ta'ala kena kan, bencana gunung berapi lari gitu kan? Itu bencana, bukan kiamat. Kiamat macam mana? Tuh, habis. Kalau kita tengok ada cerita-cerita apa yang bom nuklear meletup tu kan, pum, macam mana? Bum. Tu. Tak dapat dibayangkan, lagi pantas, lagi kejut, lagi pantas, lagi kuat pressure dia daripada apa yang kita boleh bayangkan. Kita tengok cerita orang putih tu. Yang tu kot bahasanya. Tu masuk dalam Quran pun, kalau tengok kaedah bahasa Arab, dia ada mafhum mutlak tu. Kalau dalam Quran tu sebut fa iza nufiqa fis sur, kalau ditiup dalam sur, nufiqa saja dia boleh faham. Nufiqa tu tiup, boleh jadi tiup, boleh jadi tiup itu. Tapi kalau fa iza nufiqa fis suri nafkhatun wahidah, ni maksudnya dia punya kepantasan tu macam tu. Wis. Bersopai habis. Bayang tengok macam mana saiz malaikat, kekuatan malaikat. Tak tahu nak bayang lah kan? Allah. Baik. Keempatnya Israel, kerjanya mengambil nyawa. Hatta kalau dah diambil nyawa nanti, nyawa dia sendiri pun dia akan ambil. Bila nyawa dia sendiri dia akan ambil ni, peristiwa kiamat lah. Keadaan dia ambil nyawa ni tiap-tiap yang bernyawa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Kullu nafs, semua yang za'iqah, dia pasti akan merasai mati. Mati itu akan dirasa. Satu, bila mati itu akan dirasa, siapa mencabutnya? Israel. Jadi semua yang bernyawa, walaupun hama, tumor, kuman, siapa cabut? Israel buat. Bab bagi mati, Israel. Yang menghidup mati siapa? Yang tu saya dah ajar awal-awal lagi, saya ngaji butuh guru sebut. Apa faham tu? Walaupun tugas Israel cabut nyawa, tapi bila ada orang mati, dah ajal. Allah lah yang dia yuhyi wa yumis. Biadikal khair, biadihil khair. Pada kekuasaanmu saja ya Allah nak menentukan ada kebaikan ataupun keburukan. Yuhyi wa yumis, maka situ dialah yang menghidup dan dialah yang memati. Bukan Israel ke? Atas jalan tugas Israel, tapi tenggelam dengan Israel, hadir tenggelam dengan Israel, Allah lah di hati kita hadir. Itu yang kata kita bicara malaikat. Kalau malaikat yang kita wajib iman pun tenggelam dengan dia, sedangkan memang jelas dia ni mengurus, tapi tenggelamkan makhluk ni, hadirkan khalik makhluk. Itu prinsip beriman dengan malaikat. Jadi kalau Israfil lah tu hal, Israel lah tu hal. Jadi atas kita bicara Israel ni, yang menghidup memati siapa? Memati khas je tak Israel tu. Siapa memati? Allah. Atau istilah kita dalam syarak, mati pasal apa? Ajal. Itu pun istilah. Mati ajal ni maksudnya mati dah sampai ketentuan Allah Ta'ala untuk mati.
dan mematikan atas nama kerja cabut Israel. Hakiki memati Allah. Ya. Atas prinsip saya nak sebut, nak dapat tauhid itu macam mana? Mati walaupun ada malaikat mencabut nyawanya, hati-hati Allah lah menghidup memati. Ya. Itu prinsip yang nak disebut. Jadi kalau malaikat pun macam tu, akak kita macam mana? Lagilah sepatutnya kita tenggelamkan apa yang ada kat kita dan makhluk-makhluk yang ada keliling kita, yang kita buat sabab setiap hari dan setiap masa. Walaupun kita buat sabab, hadirkan di hati la ilaha illallah, Allah lah yang bagi aku buat kebaikan ni, Allah lah yang bagi aku kederat ni, Allah lah bagi kenyang aku, Allah lah bagi sihat aku. Kalau ada yang baik macam tu, kalau buruk pula ada hikmah dia, ada rahsia dia. Main banjir rumah macam mana? Basuh satu rumah. Basuh satu rumah. Saya pun tak terfikir nak basuh satu rumah. Satu rumah basuh kami. Kalau orang biasa masuk rumah tu, orang tengok, cuma baru tak boleh tengok lah. Cik, nak persilakan pula. Banjir satu rumah, cik dalam. Oh. Adalah hikmah tu, adalah memang hikmah, memang geram lama dah nak basuh tu, tapi duk tangga tu. Yang ni kita tak payah rancang basuh, pop jadi basuh. Betul. Elok pula alat-alat nak basuh semua elok. Tak selalu sumbat. Tembak-tembak tak boleh. Baru ni usik koseh-koseh ke mana tu, tembak, puf, elok. Elok tu rupanya isyarat suruh basuh rumah. Basuh rumah. Awaklah bahasa isyarat tu. La ilaha illallah. Dia kata ada benda yang kita unexpected, tak luar daripada apa yang kita sangka, luar daripada apa yang kita jangka kan. La ilaha illallah. Baik. Asal nak sebut tu tentulah yang ni, yang cuma kita nak hidup dalam keadaan sentiasa Allah Ta'ala ni sentiasa hadir di hati tu. Hak tu Allahu Akbar. Allahumma rzuqna imanan kamilan. Ya Allah, jadikanlah kami ni dapat iman kamil ni. Macam ni iman kamil ni? Hati tu hadir sentiasa tu Allah Ta'ala. Apa berlaku pun hadir tu Allah Ta'ala. Hadir tu Allah Ta'ala. Tapi kadang dia over kan? Over kan? Over tu maksud saya, ada benda nak expect tu, dia ada kadang kelang kabut sikit, mula baran sikit, ada kelang kabut juga kan, macam tu kan. Apa cerita ni? Inilah kata lemahnya kita tak boleh nak pandang dia tu kan. Bila kita tak pandang dia tu, selalu kelang kabut kita sikit. Istighfar lah banyak. Pasal ada benda yang kita tak ingat ke dia, ketemu balik kata aku dah terlajak ni kan? Aku dah terlajak ni. Astaghfirullah. Baik, asal kita bicara cabut nyawa. Firman Allah Ta'ala ni dalil yang tunjuk dalam Quran, dan sekali lalu kita baca dah terjemah dia tadi. Daripada ayat Quran ni menunjukkan bahawasanya dalil malaikat-malaikat dengan tugas-tugas dia ni berdalilkan ayat Quran ni, kerana kebanyakan ulama tafsir datang ayat Quran ni menguraikan tugasan kepada 4 malaikat yang kita dah bicara ni, Jibril, Mikail, Israfil. Israel ni atau istilahnya dipanggil urusul malaikah, dia ketua malaikat. Ketua malaikat. Nak banding dengan awam orang Islam, mereka lagi afdal iman berbanding dengan kita. Tapi nak banding Nabi-Nabi dengan Rasul, Nabi lebih mulia daripada Jibril, walaupun Jibril yang hantar wahyu kat Nabi. Kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, iman makhluk paling tinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Ibrahim, ulul azmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas tu Nabi Musa alaihi salam, Nabi
Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Apa nak sebut? Lepas tu semua rasul-rasul, lepas tu semua nabi-nabi. Ini ranking makhluk terbaik yang pernah Allah Ta'ala jadikan tahun ke bumi. Bawah pada tu ba'dahum malaikah dzil fadli, malaikat yang jadi ketua malaikat ni, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ni sebab iman. Lepas tu siapa? Lepas tu para sahabat. Sahabat paling mulia Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang jadi khalifah tu? Wa khairuhum man wuliyal khilafah wa ba'duhum wa amruhum fil fadli kal khilafah. Banyak tu kalau saya sebut tu kan. Jadi nak sebut nisbah iman pada malaikat satu hal, dan ayat Quran ni menceritakan tugas mereka tu. Kebanyakan ulama tafsir kata dan bagi hurai ayat Quran ni adalah khas tuju pada 4 malaikat ni. Mana dia? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Terjemahnya, turunlah para malaikat dan Jibril. Itu ruh tu, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh dikehendaki di situ adalah malaikat. Jibril adalah Jibril. Turun pada malam Lailatul Qadar, malam Qadar tu. Masyhur kita sebut 17 Ramadan, malam nuzul Quran. Sama ada gunakan bahasa itu ataupun sebut malam Lailatul Qadar tu. Dalam setahun ni ada malam khas Allah Ta'ala jadikan Jibril, Mikail, Israfil, Israel ni 4 ketua malaikat ni membawa segala urusan untuk mereka urus dan takbir dalam jangka masa setahun. Ada satu malam tu mereka turun untuk membawa urusan tu. Allah. Baik. Lailatul Qadar dengan titah dan suruh tu. Jadi turun dengan titah dan suruh daripada Tuhan mereka itu, min kulli amrin, daripada, dari itu katanya bukan dan, dari tiap-tiap pekerjaan. Min kulli amrin, pekerjaan. Baik. Pekerjaan tu artinya urusan. Urusan apa? Urusan ni tafsir dia ni ya. Jadi kita baca ni bukan baca terjemah tapi baca tafsir apa yang dikehendaki dengan kulli amrin tu, dan siapa dikehendaki dengan al malaikah waruh tu. Jadi kata dia, maksud amrin ni pekerjaan ni yang mengqadha dia oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tentukan dia bagi tahun itu, tahun akan datang tu, hingga tahun hadapan. Baik. Bayan bagi pada amr, pekerjaan tu, maksudnya penjelasan apa dia, urusan apa ni yang dia buat turun. Ajal. Itu Israel punya. Beranak Jibril punya. Rezeki Mikail punya. Dan lain-lain tengok sangka kala tu lah. Cuma tengok sangka kala dia sekali je lah. Itu kalau kata sebelum sampai masa dia, malaikat dia tak duduk saja. Ada urusan dia yang Allah Ta'ala perintahkan. Cuma atas kata kerja khas dia tu. Umum pada malaikat ni, kerja mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka ni yusabbihunak, yuhallilunak, yuqaddisunak. Mereka ni mentahlil kepada kamu ya Allah, tanzihkan kau ya Allah. Istilahnya mereka sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala, sentiasa berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi malaikat di atas tingginya martabat mereka ni, antaranya mereka ada ciri-ciri zikir. Satu, kita juga diperintahkan untuk berzikir. Siapa yang boleh ada ciri makhluk yang mulia, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan pada dia.
Apa dia ciri makhluk mulia ni? Zikir, tahlil, tasbih, tahmid. Zikir pun bukan ada macam sampai 1000 jenis kan. Zikir apa? La ilaha illallah. Zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Himpun semua tu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dikenali sebagai baqiyatus salihat kan? Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban. Lajak-lajak mulut campur surah lain. Sebut baqiyatus salihat tu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ni memang lafaz-lafaz yang disebut oleh para malaikat dalam urusan mereka urus tu, bertasbih, berzikir, tanzih, takbir, tahlil ke Allah Ta'ala. Ya. Jadi kita pun kena belajar tu belajar apa? Cuma kita ni lah nak sentiasa hati ni puji Allah Ta'ala. Habis-habis tak ada apa, duduk saja. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi, astaghfirullah. Payah kita Saya sebut payah tu pasal saya gini dapat latihan semua tu. Tapi nak duduk di mulut tu, wallahi, Allah mansurna. Patutnya kena macam mana keadaan para malaikat tu, macam tu lah keadaan kita. Ayat tambahan tu saya seronok ya Masjid Allah ni kan. Betul, biasa kan. Alah bisa Tegal biasa latih. Tapi nak latih tu lah kan. Awak dah kena latih ni pun macam tak dapat apa pun ni kan. Saya sebut saya lah kan. Allah kata, ya Allah, mengaku je kealpaan kita, lalai kita. Ada zikir tapi Allah terlalu kerdil sangatlah. Banding yang kita ngaji guru kita tengok keadaan mereka, Masya Allah, kita ni kerdil sangatlah. Itu kita sebut guru kita dalam prinsip saya ngaji kak. Bila sebut guru kita yang memang banyak ingat Allah Ta'ala ni, zikir dia ni, ya Allah, selawat dia, Masya Allah. Kita bayar anak Rasulullah macam mana. Sebelum tu lah tabi'in macam mana, sahabat macam mana, Rasulullah macam mana. Tak boleh bayang macam mana betapa mereka ni sentiasa mengingati Allah dan tauhid Allah Ta'ala. Betapa besarnya keadaan mereka seharian ni puji Allah Ta'ala, tahlil Allah Ta'ala, takdis Allah Ta'ala. Tak ada apa keluar pada mulut mereka, zikir, selawat. Saya ada kawan-kawan saya pergi Yaman ni satu negeri, Allah, Masya Allah, berkat. Saya cita-cita nak pergi, tapi yang terdekat tu nak pergi tu tak boleh pasal Covid lah. Kalau tak saya pergi lah Yaman. Macam memang nak pergi tu, tapi Covid tak boleh pergi. Allah, tekilan lah. Tapi patutnya boleh pergi pasal ramai orang yang budak-budak ngaji Yaman ni pergi. Tapi buat masa ni saya belum ada kesempatan lagi lah. Kalau ada orang support lagi bagus, sedap ya, pergi elai tu kan. Kita tahu ada je orang anak murid ramai sana pergi Yaman. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada yang dah balik pun ada yang pergi lagi balik pun ada yang masih duduk sana pun ada. Dah pergi sana pula tempat syekh yang masyhur sebut Habib Umar, Darul Mustafa, Tarim. Pergi tempat tu. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada anak-anak murid yang duduk sana pun, dan rapat pun dengan syekh sana. Dengan Habib Umar. Rapat pun antara murid yang rapat dengan Habib Umar. Apa saya nak sebut? Siap dia mentawar lagi. Ustaz pergilah katanya. Tak tahu lah saya. Tambah nak keluar kena vaksin. Tu saya tak ada juga tu kan. Alamak. Lagi vaksin rekod muka. Vaksin nak pergi bubur besi melekat. Tak mau.
Dia tak semua. Ada, kalau semua orang bubur cocok vaksin melekat, rasa seorang tak ada. Cocok vaksin yang orang ke. Mata tak boleh berkelip. Sebelah aja boleh kelip. Yang ni kalau nak tutup kena urut. Urut. Kalau buka. Tutup, yang ni boleh tutup, yang ni tak boleh tutup. Ada antara mesin. Yang ni KKM mampus tak cerita. TV mampus tak keluar. Satu risau sangat cocok. Tapi dia kata harus, tapi wajib. Sekarang ni je sikap dia macam ayat dia macam mengalah sikit. Kok pasal Perdana Menteri dah jatuh kot, tak tahulah kan. Kalau tidak, dia kata dia semua berhak mendapat perlindungan. Vaksinasi boleh menyelamatkan nyawa, apa berjanda bahasa kat tu. Macam tu lah lebih kurang dia kan. Ayat tu tak tahu lah ni. Ni pula Perdana Menteri dah letak jawatan dah, hak menteri apa pula nak naik ni tak tahu benda lah, macam nak kopi tak tahu lah kan. Harap-harapnya yang banyak membela agama kita lah. Kita minta itu je kan. Apa nak sebut, minta lindung lah pemimpin jahat-jahat, zalim-zalim tu kan. Nak kira zalim, jangan kata pemimpin, kita pun zalim juga kan. Kita je tak sedar dan kita banyak zalim. Ngaji tidur zalim lah tu. Oh sedap. Iyalah kan. Waktu yang sepatutnya kita guna manfaat untuk zikir, untuk selawat, tak buat apa-apa pun, zalim lah tu. Zalim tu apa? Meletakkan sesuatu tak kena tempat dia, zalim lah tu. Cuma kita tak perasan zalim-zalim ni. Bila kita mengaji, kita belajar, baru ditunjuk ajar oleh guru kita, baru kita sedar kita banyaknya zalim. Tu yang Nabi-Nabi dan Rasul dalam duk taat gila punya tu, dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Dia kata dia buat zalim lagi. Quran pun orang salah kata wa kanal insanu innal insana zaluman jahula. Manusia ni zalim sangat, banyak menzalimi diri dia. Lepas tu dah lah zalim jahula, banyak bengong kat tu, banyak jahil kita banyak benda yang kita tak tahu, khasnya dalam bab ketuhanan ni. Banyak benda yang kita lalai, meleka yang kita daripada hadir hati ke dia. Bukan saya sebut ni, hanya sekadar terjemah Quran. Ulama kita pun memang sebut gitu. Itulah keadaan kita. Yang nama insan ni pasal apa? Ada insan ins, ada insan jin. Dua-dua tu insan macam apa? Lupa siapa? Lupa ke Allah. Boleh lupa ke Allah Ta'ala, tak kenal Allah Ta'ala. Walaupun ilmu mengenal Allah Ta'ala tu dah belajar, dah lalu sekalipun. Ni yang saya sebut yang dah lalu, yang dah belajar lah. Ada orang tak nak belajar, satu suku. Dah belajar pun masih lagi kita duk lupa. Hadanallah ila siratal mustaqim. Jadi mudah-mudahan kita boleh sentiasa ingat dia. Cuma dia ada syarat. Macam Pakcik Abdullah khabar tadi lah. Apa dia? Latih, ingat. Pasal Allah Ta'ala janji nak bagi rahmat. Antara kurniaan dia supaya kita boleh ingat dia, dia bagi syarat. Apa dia? Fadhkuruni azkurkum. If you remember me, I remember you. Jadi apa jalan untuk kita sentiasa Allah Ta'ala ingat? You must remember me first, then I remember you. Remember disebab Allah ingat, Allah Ta'ala sedar, memang tak pernah dia lupakan kita. Satu bagi kita nyawa ni kurniaan dia. Tapi dia ingat kita dengan memberi rahmat, anugerah, berikan kasih sayang, maksudnya berikan ganjaran, berikan kita berbagai-bagai nikmat dan pemberian yang dia tak beri pada orang lain. Ada nikmat khas dia beri. Dia beri kita ada kasih, dia bagi kita ada sayang, dia bagi rasa cinta, dia bagi rasa hati terbuka, lapang aja bila solat, zikir, baca Quran. Seronok ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Hati tu terasa sayu, sedap, seronok. Mesra je kot bahasa itu dengan Allah Ta'ala ni. Tenang je, sebut Allah ni, lega dah apa-apa masalah. Syarat dia apa?
you must remember me first, then I remember you. Yang itulah bahasa terjemah dia. Maksudnya kau ingat aku dengan membesarkan aku, mengagungkan aku, mengiktiraf kekuranganmu, aku akan sempurnakan nikmat pemberian aku kepadamu dengan kau kenal kepada aku. Itu sebahagian daripada tafsir. Fadhkuruni bil azamati wal kibr, ingatlah aku di atas kebesaran aku, apa kelayakan yang ada kepada aku, kemuliaan kebesaran yang ada pada aku ingatkan kau dengan memberikan berbagai pahala, kurniaan, rahmat, iman, antara yang dibagi kat kita. Fazkuruni azkurkum, jadi syarat kita ingat dia. Sikit kalau sebut baingan ni, apa jalan nak ingat lah. Dah basuh rumah, saya nak sebut basuh rumah sikit. Rumah kita lah, kalau Agung nak datang seronok lah. Bagi berselerak ke kemas. Masjid kita lah, kalau masjid Lenggong lah, masjid Temelong lah, tuanku nak datang macam. Hai, majlis daerah main datang, buat apa dia? Susun bunga, kapet, Umaidani, tandas khas dia boboh, backup api, generator, semua datang. Siapa? Agung nak datang. Agung, Sultan nak datang, tuanku nak datang. Betul ke gitu? Masjid ni tu lah. Kan? Saya duduk ke dahulu dulu, masjid mula-mula rasmi, saya tak ingat tahun 2000 apa rasmi ya. Tuanku datang satu, Sultan Nazrin lah, dia datang. Macam mana? Macam tu. Kapet, bunga majlis daerah tu, selagi ada berapa lori semua dia angkut. Susun, buat pentas, hantar podium, susun, buat majlis, susun, buat nak buah kain yang tarik-tarik tu, dirasmikan oleh siapa tu. Kapet ampar ni, tandas kot tuanku nak kencing berak. Dia bukan tandas kita, dia tak main dah kan tandas kita ni. Tambah tandas sumbat-sumbat tu, mampus dia tak mari kan. Dia ada lori dah. Lori dia. Dia ada trailer dia tarik tu, tandas aja khas memang punya. Seronok tak Sultan datang? Seronok tak? Tu datang masjid, kau datang rumah kita. Ni bukan Sultan datang, Allah datang. Semua tu lah, nak rasa seronok Allah datang tu tak ada kita. Pandai aku bel, sedap Cik Dolah ni sama bel lah, saya suka sangat dengar. Kita dah juga kenal. Cuba kita seronok siapa Allah Ta'ala ni. Kalau duduk di hati macam mana? Bayangkan hati ni tempat, bukan syaitan duduk, Allah duduk. Macam itulah bahasanya. Bukan pula faham Wahabi lagi, bengong. Allah Ta'ala duduk dalam hati, bengong. Bukan maksud dia macam tu lah. Maksudnya Allah, I always remind him. Wow, macam mana? Sepatutnya macam mana? Very proud lah pasal Allah Ta'ala always remember me. Kan? Kalau ditambah kita duduk majlis ilmu macam ni, ada sebut dalam hadis kursi, wa zakarallahu fi man indah, Allah Ta'ala akan sebut nama-nama kita di sisi malaikat yang ada di sisi dia. Mulia nama kita disebut. Kita kalau Perdana Menteri lah, dia kata saya letakkan jawatan ni, tapi sepanjang saya bertugas, saya ucapkan terima kasih terutama kepada Cik Dolah, orang Temelong tu. Contoh lah macam kembang dah Cik Dolah. Itu baru Perdana Menteri sebut. Contoh. Yang ni Allah sebut. Kita kalau proud macam tu lah. Kadang dengar dah, faham dah, tapi tak ada rasa naz atau rasa proud tu. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita nak sebut tu, nak bagi timbul rasa perasaan tu je kan. Kita nak zikir dengan perasaan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat dia tu, dia ingat kita, seronok dia ingat kita tu. Alhamdulillah. Yang tu yang kata kena latih, kena ajar. Ya. Kena latih, kena ajar, kena ingat. Ada Allah. Baca doa lah, tolong doa saya sama.
Saya bukan ingat mana je lah, sebut macam-macam. Allah, lemahnya. Kena malu dengan orang. Malu Cik Dollah pun malu dah. Apa cerita ni? Dia ingat Allah Ta'ala. Facebook ke YouTube? Facebook. Siap ada orang tegur lagi kan? Cik Dollah ni masuk Facebook ni. Dia kenal Cik Dollah ni. Cuma muka je orang tak kenal Cik Dollah ke mana. Jumpa sebelah belaga baru tak kenal nama. Suluh lagi popular sangat pula dah. Cukup ada lagi dia mau nampak kita ramai lagi kacau pula. Payah. Okey. InsyaAllah Allah mahfazna. Baik. Itu 4 malaikat besar tu lah. Nak cerita pasal apa? Cerita iman mereka ni, duk tasbih, tahmid, takdis, tasbih pada Allah Ta'ala. Baik. Mudahnya tu, tak ada pelajaran berat kita ni, senang je. Dan kelimanya dan keenamnya daripada 10 malaikat itu, nama dia Munkar dan Nakir. Kerjanya soal orang yang mati. Berapa orang Munkar Nakir ni? Seorang je lah. Seorang. Seorang lah. Munkar seorang. Nakir satu. Walaupun ramai-ramai mati, memanglah bertanya. Begitu juga malaikat Israel tadi. Kalau ramai-ramai mati pun macam mana? Seorang dia cabut nyawa. Bukan bos, memang dia seorang aja. Seorang dia aja. Kalau seorang mati ke Australia, seorang mati ke Amerika, tak jauh itu. Kita tengok itibar kita jauh lah, payah lah. Naik kapal terbang, mana boleh cabut nyawa. Saya ngaji, Tok Guru kata macam ni ya. Kita duk bayang malaikat tu saiz kita. Satu kita kata macam susah dia nak buat kerja tak? Cuba bayang no? Bumi ni bumi, ni Israel. Elah, epuk tu. Kita duk bayang Australia ni satu, Jepun satu, untuk pergi Afrika pula satu, untuk pergi Eropah pula satu, balik pula dekat Queensland satu, pergi New Zealand pula satu lagi, untuk pergi Korea pula, Malaysia pula, macam mana? Kalau kita kira gitu, letih lah. Kalau bayang itu, ni bumi hidup itu subhanallah bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, astaghfirullah, mampu semua kan. Tak ada susah itu nisbah cabut nyawa. Mungkin nakir apa sahabat. Kalau kata orang mati sekali, dia tanya, kita duk bayang nak kena jumpa seorang-seorang atas kapasiti kita. Kalau semua tu alam barzah bukan alam macam kita ni. Macam mana wallahualam, tak sampai lagi mana nak tahu. Semua tu kalau 1 juta orang pun mati sekali, macam mana? Semua tu dia tanya, ma rabbuka? Ya. Pada nisbah orang yang ditanya, dia perasan macam dia ditanya seorang aja. Tapi orang yang bertanya tu, macam mana? Sedang bertanya kepada seramai-ramai makhluk yang ada yang mati itu, semua kena tanya dengan dia. Saya ngaji guru-guru buat misal tu, kata dia, bayang tengok matahari satu ya, seluruh satu dunia. Kita duk tengok, semua duk tengok matahari, tapi matahari satu ya. Macam itulah perbandingan untuk mudah faham, mudah hadam. Munkar Nakir ni, sepasang dia Munkar Nakir tanya dalam kubur, kalau 1 juta orang mati pun, semua orang akan dapat soalan yang sama daripada Munkar Nakir yang 2 orang ni saja. Itulah bandingan. Mudah nak faham tu. Pasal ada benda kita kalau faham tak jadi muskil. Kalau muskil ni bila tak faham tu, dia tak boleh nak terima, dan dia faham keep satu, catatan atik satu. Bukan bila lapas ni kebaikan orang ni tulis, jahat orang ni tulis, tak. Setiap apa yang keluar pada mulut kita, 2 orang tulis. 2 orang malaikat tulis. Ya. Itu yang cuma selalu masuk kat kita macam tu.
Saya tak tahu mengapa, tapi setiap pada kecil pun rasanya kita dengar macam tu kan. Bila kita belajar belakang ni, kemudian jumpa Tok Guru betul, buka kitab, jumpa baru betul. Masjid Dolah umur 70 lebih orang baru hari ni tahu. Orang ini tahu. Tu satu hal. Itu bab iman. Tu nak iman tu. Hati-hati pasal apa? Pasal semua kena catat. Semua kena rekod. Baik. Iaitu atau iman kita setiap berlafaz dicatat oleh Raqib dan Atid. Hatta kata dia, mereka ni akan menyurat, akan tulis hingga mengerang waktu sakit sekalipun di surat juga. Istilah surat tu tulis ngerang waktu sakit, terpijak je, aduh siapa tulis? Raqib ke Atid? Dua-dua tulis. Kalau tidak, aduh siapa tulis? Raqib ke Atid? Kebaikan ke kejahatan? Aduh sakit, jahat ke? Aduh itu jahat ke? Berdosa ke sebut aduh? Kalau berdosa, Atid tulis. Kalau alhamdulillah, Raqib tulis. Gitu? Tak. Setiap lafaz yang disebut, dua malaikat tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Cuma kalau saya sebut muskil, tak tahu kenapa. Kadang-kadang kot media ke apa, kadang TV keluar macam tu, hak dalam TV tu yang lagi kuat daripada apa Tok Guru dan para ulama kita ngajar. Kadang macam tu. Sebab kadang-kadang benda yang dapat kita dalam masyarakat ni, hak dalam TV tu. Hak dalam TV tu. Yang ulama ajar tak dapat. Pasal tak pergi jumpa Tok Guru. Hak dalam TV. Kalau dia ajar merepek lah dapat. Tu bahaya TV media ni. Tambah pula ada orang berkeyakinan tambah keluar TV3. Kalau keluar TV3 betul lah tu katanya. TV1, TV2 kalau keluar tu mesti betul punya. TV9, TV Hijrah mesti betulnya Astro, Awani. Awani kalau okey mesti betul. Ni masalah. Ustaz, tapi Ustaz TV. Ustaz TV lain. Ustaz TV ni kebanyakannya Ustaz dia baca teks kan, walaupun nampak macam dia hafal je, ada kerana dia ceramah orang baca teks, baca teks. Kalau ada buat live tu tu dia ketar sikit. Maksudnya apa? Tak lagi terlajak, saya tahu putus siaran, ada masalah teknikal, mesti macam tu. Dia potong. Tambah kalau saya dia panggil live, mampus dia tak panggil. Saya kalau masuk live saya bubuh sungguh-sungguh. Dah niat siap dah. Baik, cerita apa sikit tu? Cerita Raqib Atid. Raqib Atid. Yang ni yang catat lafaz yang disebut. Ada yang catat perbuatan. Atas saya ngaji ada guru sebut, kalau catat perbuatan khasnya yang tu dipanggil kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka itu tahu apa yang kamu buat. Pasti ada yang mencatat perbuatan pula. Kalau mencatat perkataan, Raqib Atid. Kalau mencatat perkataan, kiraman katibin. Kiraman katibin. Pasal dia ya'lamuna ma taf'alun, apa yang kamu buat. Kalau buat PL, engkau berlari, engkau duduk, engkau baring. Kalau perbuatan, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kalau lafaz, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi maksudnya apa? Setiap urusan kita ni macam mana? Ada malaikat yang mengawasi dia dan mentadbir dan mengurus dia. Rezeki, makan, minum, mata kita, telinga ni semua ada orang jaga ni. Semua ada malaikat jaga ni. Hidung, mulut, telinga, depan, belakang, atas, bawah kita, semua malaikat jaga. Ada malaikat yang kalau malaikat rahmat syukur. Kalau atas yang jaga kita ni, atas istilahnya dia panggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni malaikat yang jaga kita keliling. Ada ke? Ada. Cuma dia tak dalam senarai 10 lah. Itulah yang kata ngaji lama sikit tu. Malaikat hafazah.
Jadi yang 10 tak dapat tidak. Angka pun kenapa 10 apa-apa mereka dah merumuskan untuk kita. Ambil je pakai. Lagi dia bagi 200 baru kepadan muka kau. Tergih-gih nak kena mengaji. Sebaiklah 10. Tapi nak tahu lagi macam mana? Ngajilah lama sikit. Yang tu kot bahasanya. Okey. Baik, apa cerita tu? Cerita kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Baik. Mengerang waktu sakit. Jadi bila mengerang waktu sakit ditulis ajar-ajar lah. Kalau sakit pun sebut nama Allah. Terantuk je Allah Akbar. Tersepak batu je Alhamdulillah. Ajar sebut zikir. Ajar zikir. Tapi Allah terjatuh je Allahu Akbar. Jangan jatuh umat kau. Tambah tu sebut benda-benda pelik-pelik tu. Tak payah sebut lah. Malu nak sebut lah. Merapu, mencarut macam-macam. Tak usah lah. Tak pun jatuh-jatuh. Dajeng kau. Dia sebut dajeng. Tak usah aja. Dia nak sebut tu pun tak gamak nak sebut. Ajar sebut Allah. Bawa-bawa kereta je break. Allah. Dia dah jadi. Ajar. Tukarkan kebiasaan. Saya ngaji dulu ada tutup guru boleh tukar perangai ni bila? Tengok. Dia kata antara dia cerita tu supaya kot kita boleh tukar perangai ni daripada sebut benda-benda tak elok. Kita antara waktu yang sakit, waktu mati. Waktu mati tu waktu sakit yang amat sangat. Sakit gigi sakit tak? Ingat Allah tak? Sakit gigi tak ingat Allah. Kalau sakit nak mati agak-agak ingat Allah. Saya dengar tu. Alamak. Gigi nyamuk. Tak, bagi contoh sakit tu lah kan. Nak mengerang sakit, aduh buat apa? Tukarlah Allah. Walaupun sebut Allah tu tak tenang hati. Sebut aja. Mudah-mudahan akan boleh mengharap kat dia, memohon pada dia, mentauhidkan dia. Harapan kita hanya pada dia. Dia saja boleh melegakan kita, orang lain tak boleh melegakan kita. Allah saja yang hilangkan dahaga, Allah saja yang boleh menyembuh. Anta syafi la syifa'ni la syifa'uka. Hadirkan semua ilmu kita belajar tu. Sebut je nama Allah Ta'ala tu. Walaupun istilahnya kita sebut tu paksa je pun, walaupun tak jatuh hati lagi. Ajar kan, sebut nama Allah. Sebut Allah. Alhamdulillah, Allah Akbar, Subhanallah. Atau ya la ilaha illallah, lafaz-lafaz yang mulia tu. Elakkan daripada sebut benda-benda yang merapu, merepek, tambah benda-benda lafaz mencarut dosa. Pasal apa tu? Pasal bila sakit cakap benda merepek, nak mati esok tak tahulah apa yang keluar aku mulut. Itu dia punya tips supaya tukar perangai. Tersilap je Allah Akbar. Allah Akbar. Ingatkan Allah. Tukar. InsyaAllah. Baik. Di surat juga. Dan ke-9, Malik kerjanya mengelola neraka. Itu ada soalannya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel itulah dipanggil malaikat muqarrabin. Ada orang tak perasan lah dia yang tanya. Tak tahu ni. Itulah panggil muqarrabin. Jaga syurga Malik, dia mengelola Malik Ridwan lah, terbalik dia sebut ni. Ke-9-nya Malik kerjanya mengelola neraka. Inilah malaikat Zabaniyah. Inilah. Nama dia Malik, kadang-kadang disebut Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah. Masyhur kita dengan Melayu ni Malik lah. Macam mana Malik Zabaniyah? Zabaniyah dia lah tu. Dan ke-10-nya Ridwan, kerjanya mengelola syurga. Berapa orang syurga? Ridwan ni berapa orang? Orang-orang tu saya dah ajak penjodoh bilangan. Berapa orang? Seluas-luas syurga tu. Satu malaikat ni semua
Muka nakir tu dua orang lah. Tapi di atas ramai-ramai kalau mati pun muka nakir. Muka ada muka nakir, yang ni bos muka nakir tu, ada muka nakir yang sub bos. Tok naib bagi muka nakir, mana ada naib muka nakir lah. Seramai-ramai makhluk tu yang ada nyawa tu, Israel cabut. Israel lah. Sah dia. Jadi Ridwan seluas-luas syurga tu mengelola tu apa? Dia. Jadi ke-10-nya Ridwan kerjanya mengelola syurga. Jadi ini 10 senarai. Ada benda kita biasa dengar pun, alhamdulillah. Dan biasanya dalam tertib disuruh dia bubuk yang ke-10 tu siapa? Ujung dia mesti Jibril, Mikail, Israfil, Israel, apa tu? Muka, Nakir, Rakib, Atid, apa tu? Malik, Ridwan. Pasal apa ni? Biar ujung sekali nama syurga. Malaikat jaga syurga. Mudah-mudahan kita ni ujung dia masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Ulama kita dia mengarang kitab, tulis tertib tu semua ada pasal. Nah, itu tak nama malaikat. Nak saya sebut lagi. Apa yang nak sebut ni lupa lah. Maka Abazah memang tak ada sedarai. Ustaz Malik Ridwan, apa saya nak sebut tadi? Yang kata ujung tu. Allah Malik Ridwan duk ujung sekali. Kalau kita baca kitab fiqh, saja nak tanya kitab fiqh. Kitab fiqh last sekali bab apa? Bab hudud. Dongeng bab hudud banyak lagi bab dalam kitab fiqh last sekali bab apa? Apa tahu? Nak bagi hadiah, kau nak bagi, tak tahu. Iskupang dah lah. Bab apa? Mayang puasa. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Bab tanggungjawab kan? Peraid. Woi, tampol lagi. Garahnya. Peraid tengah ni sebelum buat nikah kan? Buat kata. Siapa pandai? Teka tengok. Bab pemerintahan. Tidak. Haji ujung. Bukan. Itu buat ibadat, muamalat, ada lagi. Saya tanya kitab fiqh. Nama malaikat Ridwan ujung, mudah-mudahan masuk syurga. Kitab fiqh, kita apalah sekali. Itulah macam tak biasa ngaji kitab fiqh. Itulah. Kitab fiqh pun tak pernah khatam. Itulah. Duk ngaji awal, duk ngaji uduk, taharah, kencing, mutlak amal, mutlak. Belajar semayang, puasa, zakat, haji, iktikaf. Tu pun habis. Lepas tu tutup kitab, tok guru mati. Tak ada nak jumpa ujung. Macam ada cerita sikit tu. Tak tahu ujung apa. Dia panggil apa dia? Pasal mati. Tidak. Kitab fiqh hujung sekali Kitabul Itqi. Apa ni Itqi? Bab merdeka hamba. Bab merdeka. Last kali kita fiqh bab merdeka. Bukan merdeka 31 Ogos. Bab merdeka, kita kata hamba, macam mana nak merdeka kan? Hamba tu kalau kita beli, kita milik. Apa kelebihan merdeka pula tu? Merdeka semua macam mana? Merdeka dengan berkait macam mana? Ada hamba, ada nama hamba mukatab, hamba mudabbar, hamba muba'ad, hamba. Ada yang kalau dipakai oleh tuan dia, perempuan dapat anak, dia panggil umur walad. Last kali Kitabul Itqi, bab merdeka. Siapa? Mudah-mudahan Allah Ta'ala merdekakan kita daripada api neraka. Cara ulama susun tu. Dia susun. Ujungnya apa? Dia ada istilah tafaul. Apa? Ambil bersempena. Biar ujung tu adalah yang nak dapatkan rahmat Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala. Ujung. Pasal al-umuru bi khawatimiha. Sekalian urusan kita buat ni dia kira
ujung, bukan di depan. Macam mana pun depan pun kena elok juga kan. Tapi iktibar kira macam mana? Ujung. Kita ni nak kira baik tak baik, kira mana? Ujung. Jangan ujung buat lolak. Ujung. Satu macam mana nak ujung? Kalau sentiasa elok, memang penghujung kita elok lah. Kalau buat sat elok tak elok, kena lagi, tengah buat tak elok jadi ujung. Na'udzubillah. Meninggal. Ya. Alhamdulillah. Allahumma rzuqna minhum. Baik. Jadi nak cerita apa? Hujungnya malaikat Ridwan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, bertemulah dengan malaikat yang uruskan syurga tu untuk kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita tasawuf pula, ujung apa? Tu lain. Saya cerita, kalau kita tasawuf, ujung apa pula? Kita tauhid, ujung apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita tasawuf apa ujung? Kalau kitab Minhajul Abidin, aqabatul hamdi wa syukri. Maksudnya, last sekali halangan kita boleh sentiasa syukur dan puji Allah Ta'ala. Dapat nikmat pun syukur, kena bala pun syukur. Bala pun syukur. Tak pernah rasa khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah duka cita benda yang telah lalu, takkan resah dan takut dengan benda yang akan datang. Bila-bila pun alhamdulillah. Kita PKP lagi 2 bulan, alhamdulillah. Kita tak sampai lagi tahap tu. Kita PKP lagi, Allah tak boleh kerja lagi. Kita tak pandai lagi bab ketuhanan. Orang yang pandai bab ketuhanan macam mana? Kena bala pun dia alhamdulillah. Itu ujung tasawuf. Aqabatul hamdi wa syukri. Ada pelajaran ni lah kan. Sekali dengar lagi tak faham jadi fitnah pula. Tapi ada pelajaran dia. Pasal kita kalau tak faham perjalanan bab ketuhanan, kita rasa bala ialah bala. Orang mukmin, bala adalah nikmat. Bahkan takut-takut nikmat adalah bala. Kita rasa nikmat tu lah nikmat. Bala tu bala. Orang mukmin, bala tu adalah nikmat. Bahkan kalau dapat nikmat tu lagi takut, pasal takut-takut itu adalah bala. Lain cara nak accept pemberian Allah Ta'ala tu. Pasal kaya dapat 1 juta takut tak? Jadi miskin tak takut. Pasal apa? Miskin, aku sentiasa Allah yang bagi rezeki. Tapi bila dapat 1 juta, gelap mata. Tambah pula pakai kuk belakangnya, bawah meja je, tumbuk rusuk pula. Lain tu. Sikit sebut bab-bab macam tu. Hadanallah la siratal mustaqim. Kesenang jadi kaya ni. Baik, kalau ikut selesai kita atas nama malaikat tu, cuma 10 je lah. Sekali lalu saya sebut tadi, ada malaikat nama kiraman katibin, ada malaikat hamalatul arsh, malaikat penanggung arash. Arash ni punya besar saiz dia tu, ada 4 malaikat je khas untuk menanggung ni. Tiang seri dia malaikat, bahasa buah begitu. Tanggung arash ni 4 malaikat je. Macam mana besar dia? Tak tahu dia. Kan? Macam mana rupa gagah perkasanya? Tak tahulah. Bila tiap sangkakala, Allah Ta'ala tambah 4 lagi. Yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma izin samaniyah. 8. Tambah 4 orang ni. 4 orang malaikat ni. Lah ni 4 malaikat. Kiamat je Allah Ta'ala tambah 4 lagi malaikat untuk jadi malaikat-malaikat yang tanggung arash dia.
Siap. Apa benda? Satu alam ghaib yang sangat luas, tak terkira, tak terjangkau dengan fikiran kita. Yang dia ialah makhluk Allah Ta'ala. Ya. Makhluk lah. Aras bukan Tuhan. Nak bagi satu huraian ya. Dia satu alam yang sangat luas, lebih luas pada langit bumi, bahkan langit bumi pun coleh masuk dalam dia. Yang seluas-luas dia itu ditanggung oleh 4 malaikat, melainkan apabila dia tiup sangkakala pertama akan ditanggung oleh 8 malaikat. Allah Ta'ala tambah 4 lagi. Antara pentadbiran dia macam tu. Allah tak ajak pada malaikat apa, ada prinsip kita dah belajar untuk dia buat apa, nak menzahirkan kehebatan dia, menzahirkan pentadbiran dia, supaya kita boleh takjub dia, rasa kagum dengan dia, rasa hebat dengan dia, bukan kagum dengan makhluk. Baik, sambung nanti insyaAllah soal macam mana percaya dengan segala kitab pula. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Kutub. Satu ni mula dengan kitab dulu. Ada kitab kita baca bila la ilaha illallah, lepas tu Muhammadur Rasulullah. Tak. Ni kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi, lepas tu wa rusulihi, lepas tu wal yaumil akhir, lepas tu sabit dalam hadis khairihi wa qadrihi bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Jumpa ni insya-Allah. Ada soal? Sebenarnya muka dan akhir ni benda yang baik semua. Kalau bagi bukan aku benda yang baik boleh tanya, benda yang dua-dua tu ditanya. Ya. Muka nakir tu kalau tanya dalam kubur, orang baik pun ditanya, orang jahat pun tanya, Islam pun tanya, kafir pun tanya. Umum macam tu bahasa. Macam mana pun ada juga muka nakir tak main tanya. Tapi orang special lah. Muka kita ni bukan kena tanya, kena balon. Na'udzubillah. Apa kaedah nak bagi lepas muka nakir ni? Jawab soalan kubur. Dan jawab bukan jawab dengan mulut, jawab dengan hati. Apa maksud dengan hati? Hidupkan hati setiap hari. Allah takbir aku, Allah jadikan aku, Allah wajib ada, aku ni harus ada. Ada ni pun limbah kurnia dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau buat macam ni, insya-Allah tak ada masalahnya. Jadi asal nak sebut tu, macam mana nak mati dalam keadaan asalnya mungkin nakir tanya, dia tak tanya dah. Sebut tentu sikit lah kan. Jadi adakah orang yang tak ditanya oleh malaikat mungkar nakir? Ada. Tapi umumnya pasti kena tanya. Jadi orang special ni pasal apa? Pasal iman dia special. Antara iman dia apa? Buah iman, hasil iman apa dia? Sentiasa duk zikir kepada Allah Ta'ala. Dia tak payah tanya dah pasal apa? Memang orang duk zikir ni dia sentiasa duk ingat Allah jadikan aku, Allah yang cipta aku, cipta langit bumi, Allah yang takbir aku dan takbir ke alam ni. Allahu Rabbi wa Rabbul Alamin. Dia boleh jawab gitu. Kalau orang jawab gitu, itu adalah kedudukan paling tinggi lah di sisi Allah Ta'ala. Yang istilahnya, kalau asas kita cerita alam barzah ni, lepas siksa kubur. Tak ada kena kubur. Yang kata siksa, tanya dia malaikat pun tak. Tambah pula dia bangun-bangun dalam masuk ni mati, masuk alam barzah, Allah Ta'ala hidupkan dia sekadar untuk menjawab soalan dalam kubur. Allah Ta'ala hidupkan dia, Allah. Contohlah kan. Allah. Macam malaikat Jibril main tanya. Dia tanya apa? Dia sedar-sedar pun ingat Allah. Aku tahu dah. Memang dia boleh jawab punya. Marah buka, siapa takbir kau? Allah. Satu kena ajar kita bangun, duduk, tidur, baring. Allah. La haula wala quwata illa billah. Allah. Latihlah. Doa sama saya. Doa untuk saya sama. Mudah-mudahan saya boleh berjaya dalam latihan tu. Tu pun berjaya sekalipun, tak ada kejayaan saya, bahkan berkat doa orang lain
tutup guru kita, sahabat handai kita, anak-anak murid kita doa untuk kita. Berkat doa-doa mereka ni lah ada kita. Sedangkan kita ni semua limpah kurnia Allah Ta'ala belaka, datang diri kita sendiri. Tak ada apa kita ni. Tak ada apa kita ni. Hadirkan rasaan kosong kita dengan Allah Ta'ala. Allah yang beri semua. Tak ada apa pada aku. Ni kedah-kedah untuk dapatkan tauhid. InsyaAllah. Sambung kita nanti kitab lah. Ada soalan lagi? Ya. Soalan dalam kubur ni semua soalan-soalan berakidah. Ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma imanuka wa ma kiblatuka. Semua berakidah. Tak tanya buat amal. Kau sembahyang tak sembahyang? Tak. Buat sembahyang tanya di mahsyar. Awal-awal yang dihisap di mahsyar solat. Sebab solat, puasa, hukukil adami, tak sembahyang apa. Itu sana tanya di mahsyar. Dalam kubur semua soalan-soalan asas keimanan. Ma rabbuka wa ma nabiyuka. Mana rajulul ladzi buisa ilaika, ni lelaki apa, siapa dia untuk kat engkau ni? Orang kenal dia. Kenal dia. Soalan-soalan semua bab akidah. Bab amal mahsyar. Mahsyar. Dia ada mizan apa. Dalam kubur tak ada mizan. Dalam kubur betul-betul tanya bab akidah. Betul ada akidah selamat. Dan akidah bukan dengan hafal. Akidah benda hati. Macam mana supaya Allah is always in my heart. Besar tu pelajaran tu. Mudah taklah. Mudahkan kita untuk faham perjalanan-perjalanan akidah ni. Sebab akidah adalah teras kita hidup. Hidup tak bermakna. Dia macam bangkai bernyawa kalau tak ada akidah dengan Allah. Mati je. Macam tu kasar bahasanya. Ya, mati lagi bagus. Kalau tak hidup akan nak buat dosa. Baik mati. Dah kalau dia hidup lagi, kau lepaskanlah, keluarkanlah diri daripada bodoh tu. Wajib mengaji. Baik. Lagi ada apa situ? Insan yang macam tu dia terus masuk syurga belum cukup umur. Pasti ya. Antara yang memang di mahsyar esok tak ada tanya amal apa-apa, dan nisbah nanti Allah Ta'ala selesaikan semua hisap apa-apa semua tu. Bila mula je nak hisap, mereka ni siap lah masuk syurga. Tak payah kena hisap. Siapa? Tak ada apa-apa nak kena hisap. Nak kena hisap. Tak kira orang kafir sekali pun. Hatta anak orang kafir sekali pun. Nisbah orang besar, orang mukallaf, tu ya. Syarat dia untuk pelepasan tu iman lah. Iman. Bagaimana kalau waktu gagak kurang kaya, kata lama ni 20 tapi dia gagak sahaja macam-macam Dobit dia akal. Kalau akal dia ada taklif syarak. Kalau tak ada akal, tak ada taklif syarak. Tambah kecil-kecil, wanak-wanak dah memang dah tahu betul lah. Ahli syurga awal ya. Memang lah. Memang. Allahu Akbar. Duk hantar surat merata saya tu jadi kena semua. Tak apalah tu. Baik. Lain? Lagi? Di akhirat solat. Awalu amalin yuhasabu yaumal qiyamah as-salatu. Kama qala. Awal-awal amalan tanya akhirat esok, masa akhirat tu bangkit ada kubur, solat. Rezeki dengan nikmat benda yang sama, lain. Rezeki keadaan kita jumhur ulama apa yang kita ambil manfaat. Nikmat sekali pun tak ambil manfaat dah milik, atas namanya nikmat. Nikmat. Dapat duit walaupun tak belanja lagi, nikmat lah tu. Nikmat lah tu.
Macam mana? Yang tu pun antara-antaranya lah. Orang yang mengamalkan surah Muluk, orang yang mati dan sentiasa duk zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang yang sentiasa melazimkan membaca khawatim Baqarah wa Ali Imran. Antara khawatim Baqarah tu, penutup surah Baqarah tu, amanah Rasul. Lagi utama pasal ada riwayat sebut dengan baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Baca pada tu lagi. Hujung surah Baqarah, hujung surah Ali Imran. Allahumma salli wa sallim ala. Bahasanya hujung. Yang tu antara sebab-sebab dapat kelepasan daripada azab kubur. Daripada azab kubur. Atas amalan macam tu. Tapi antara syarahan para ulama, zahir besar di situ apa? Iman lah. Seorang ni kalau sentiasa duk baca akhir surah Baqarah, cerita apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Doa je semua tu. Dan pasrah pada Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lama tak baca dulu, dia ni lalut masuk surah lain. Pasal kita banyak baca amanah Rasul je. Kalau ikut ada setengah-setengah tu, kita memang baca hak tu, khawatim Baqarah tu. Jadi surah Ali Imran pun sama juga. Ujung dia tu banyak cerita tentang minta Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab api neraka. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang tu memang antara amalan-amalan, atas amalan satu hal, atas apa yang ada konten dalam dia tu menzahirkan iman kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau mati memang keadaan amal menunda macam ni, maksudnya mati dia hidup sentiasa duduk dalam keadaan hati sedar ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, banyak ingatan dia ke Allah Ta'ala. Bila banyak ingatan ke Allah Ta'ala, tambah pula sedar Allah yang jadikan aku, Allah cipta aku dan takbir aku, takbir seluruh alam ni. Mati ke dalamnya tu, tanya je ma rabbuka, mesti Allahu Rabbi. Allahu Rabbi wa Rabbul Alamin. Tak payah soalan lain, mesti jawab tu punya. Tak pergi soalan, tak pergi jawapan lain, mesti dapat jawapan tu je. Hak tu memang akan dapat kelepasan daripada yang kata azab kubur. Ada soal kubur pun tak kena. Jadi kalau faham sekali lagi tu, usahakanlah ke atas iman. Jadi umat tu buat latih zikir, Quran, tasbih, tahmid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ataupun lazim baca kulhu sehari 100 kali baca. Hidup itu hidup dengan kulhu Allahu ahad. Duduk saja ya kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Nak baca surah lain tak pandai, kulhu je mana, tak ada masalah, kulhu kan jalan. Ya. Boleh baca apa, tak tidur baca semua tu, masya-Allah, lagi hebat. Baik. Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahim. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.